Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan belajar topik operation plan. Okay, selepas kita belajar marketing plan, kita akan masuk kepada operation plan. Kita akan pergi apakah kandungan yang harus ada di dalam operation plan. Okay, di dalam operation plan of your business plan, kita akan ada proses planning, operation layout, production planning, material planning, machine, manpower, overhead requirement, location plan, business operation, license, permit operation, and last kali implementation, schedule. Okay, we will go one by one. Kita akan pergi satu persatu. So, tetapi saya nak minta all of you jadikan contoh business plan yang saya telah bagikan berbentuk soft copy sebagai contoh macam mana untuk membuat setiap satu komponen yang dinyatakan seperti dalam slide ini. So, dia akan menjadi lebih mudah apabila ada contoh dan you guys tengok pembelajaran yang saya berikan. Okey, untuk proses planning. Proses planning sebenarnya adalah macam mana you nak merancang flow you punya produk daripada A to Z. Okey, dalam business plan yang you guys akan buat di bahagian operation plan, okay, rujuk balik contoh yang saya telah bagikan, dia akan ada step by step. Okay, untuk symbol use in the process chart ni, you guys kena masukkan simbol, masukkan fakta yang dalam slide ni. Logo, simbol bulat, anak panah, segi empat tepat, semi sphere, and triangle. So, gambar butiran simbol, activity dan description ni, you guys just copy paste and letakkan di dalam bahagian operation plan. So, ini adalah fakta. Just copy and paste, masukkan dalam operation plan. Okay, kita akan pergi kepada step by step. Okay, ini adalah activity chart for the web designing services. Maksudnya, berdasarkan gambar simbol ini, you guys kena createkan flow. Macam mana you guys nak menghasilkan sebuah produk ataupun memberi perkhidmatan. Okay, di sini untuk simbol bulat ini adalah mewakili operasi. Bermaksud segala bentuk aktiviti yang dinyatakan dalam proses pembuatan produk ataupun services, you guys kena pasti adakah dia operasi. Jika operasi, simbolkan aktiviti itu dalam simbol bulat. Manakala anak panah ni adalah transportation, maksudnya simbol ini merujuk kepada penghantaran produk ataupun penghantaran services. Mungkin penghantaran services itu contohnya Grab, Foodpanda dan sebagainya. Empat segi ni adalah inspection, maksudnya inspection ni you menilai produk akhir itu sama ada dia menepati piawaian ataupun tidak. Itu dipanggil inspection. Delay, andai kata barang yang you buat itu di tengah semasa tengah-tengah untuk pembuatan pemprosesan terdapat kecacatan produk, contohnya lari daripada saiz sebenar dan sebagainya, dia akan jadi delay produk tu. Storage ni last adalah simbol tiga segi adalah untuk aktiviti penyimpanan. Selepas selesai pembuatan produk pada peringkat akhir, barangan tersebut you guys akan simpan di dalam warehouse. So, letakkan simbol tiga segi untuk penyimpanan. So, kita tengok contoh simbol-simbol ini yang diguna pakai di dalam proses chart. Okey, di sini kita ada aktiviti chart untuk web designing. Pertama, greeting the client. So, dia nyatakan sini greeting client adalah operasi. Invite the client into the discussion room. So, you nak kena pasti adakah ini logo bulat, tiga segi, anak panah dan sebagainya. So, ini yang sesuai dengan aktiviti ini adalah bulat, iaitu operasi. So, andai kata peringkat akhir ni mungkin berlainan produk, berlainan services that you guys akan berlainan simbol. Contohnya untuk pembuatan produk, mungkin akhir ini akan adalah simbol tiga segi di mana you guys
selesai pembuatan produk, you guys akan simpan barangan tersebut di dalam store simpanan warehouse. So dia akan jadi simbol tiga segi. Sebelum tiga segi, barangan you guys tu maybe akan dihantar daripada kilang ke warehouse. So akan menggunakan transportation berbentuk simbol anak panah. So untuk carta website, untuk aktiviti carta proses pembuatan produk ataupun services, you guys boleh tengok juga contoh-contoh sini macam mana sini-sini meletakkan simbol-simbol bagi setiap aktiviti yang dinyatakan. You guys yang kena pasti aktiviti bagi pembuatan suatu produk itu adakah dia operasi, adakah dia simbol delay, inspection dan sebagainya. Jadikan slide ini sebagai rujukan. Okay, that's why saya kata slide ini harus dinyatakan di dalam operation plan report. Kena ada. You guys copy paste saja kotak simbol aktiviti dan description ni. And then untuk flowchart, you guys create by masing-masing punya produk. Sebab setiap orang lain cara, lain proses. So you guys tentukan juga simbol dan kelaikan yang sesuai. So buat seperti contoh dalam slide ni. Di mana belah kanan tu ada aktiviti dia apa, belah kiri simbol. Okey, seterusnya kita akan masuk komponen yang kedua iaitu operation layout. Operation layout ni terbagi kepada tiga iaitu layout based on process, layout based on product and layout based on marketing. Layout ni maksudnya adalah susun atur tempat kerja you tu macam mana. Susun atur office, susun atur kilang. Itu yang kita akan kenal pasti dalam slide ni. Okey, susun atur untuk layout based on product. Okey, ini contoh dia. Okey, layout based on product ni dia sebenarnya adalah untuk syarikat yang ada produk sendiri ataupun you guys bagi perniagaan yang ada produk sendiri yang prosesnya bersambung-sambung ikut kesesuaian permintaan. So dia akan menggunakan layout based on product. So you tengok di dalam gambar ini kita akan ada starting bergerak daripada contohnya daripada fruit chopper, daripada receiving area atau daripada fruit cleaning area, washing area, fruit chopper, streaming, filling area and last sekali finished good storage. So barangan ini mesti dia sentiasa bersambung-sambung. Okey, saya bagi contoh lain. Untuk layout based on product, kita tengok sebagai contoh kedai kek. Contohnya you guys masuk daripada pintu, you guys order di kaunter cakap saya hendak kek apple. Bentuknya macam mana, saiz macam mana dan tulisannya macam mana. So order itu akan sampai ke bahagian dapur mungkin akan masuk first step adalah peringkat saringan ataupun peringkat pemilihan bahan, dan lepas dah pilih bahan berdasarkan permintaan pelanggan akan gerak kepada pembuatan. Lepas pembuatan tu packaging, and last sekali customer boleh dapat barangan yang ditempah mengikut masa yang telah ditetapkan. So barang tu mesti bersambung-sambung. Tak boleh lah dah pilih bahan ni tiba-tiba sampai kat dapur bahan lain. Itu bukan based on product. Bila kata layout based on product, mesti barangan itu pembuatannya bersambung-sambung. Ini sedang cerita production area lah. Layout based on production. Maksudnya production kalau you tengok pembuatan sebuah mesin di kilang, mesin untuk dijual, mesti dia bersambung-sambung. Dia bukan hanya pada satu step habis. Dia bersambung-sambung. So layout based on product ni adalah production sesuatu barang yang bersambung-sambung prosesnya di dalam sesebuah kilang. Okey, kita ada layout yang kedua iaitu layout based on process. Kita tengok contoh ni. Layout based on process ni dia bermaksud untuk produk sendiri tetapi lebih kepada saiz kilang. Di mana proses ni yang sama sahaja. Maksudnya macam tadi kalau kedai kek tu pembuatannya tu kan saya kata tadi masuk untuk layout of product, sesuatu produk sendiri yang prosesnya bersambung-sambung mengikut kesesuaian permintaan. Maksudnya tadi untuk yang produk ni dia bergantung kepada permintaan. Maksudnya orang tu beli kek dia nak saiz sekian-sekian, tiga segi ke bulat, bujur dan sebagainya. So penghasilan tu akan dibuat berdasarkan permintaan. Dia bersambung-sambung. Tetapi manakala layout based on process, pembuatan barang ini pun still lagi under production, kilang ataupun kedai. Tetapi based on process ini, proses pembuatan satu barangan itu
dia tidak bergantung kepada permintaan. Ini berdasarkan piawaian yang telah ditetapkan oleh sesebuah kilang. Contohnya, kalau kilang pembuatan pen, Faber-Castell, dia telah tetap saiz pen tu 1.5, bentuknya bulat dan panjang. So bermakna daripada A to Z, pekerja kena ikut arahan daripada pengurusan yang telah mengeluarkan mengikut pattern ataupun jenis pen yang telah ditetapkan, bukannya berdasarkan permintaan. So sepanjang A to Z tidak akan ada perubahan pembuatan sesuatu barangan, dia akan sama je. Kalau macam tadi macam produk, dia mengikut production. Kalau ikut order, orang nak bulat kita buat bulat, orang nak tiga segi kita buat tiga segi. Tapi untuk based on process, layout based on process ni, proses sesuatu barangan itu dia A to Z sama saja sepanjang tahun, sepanjang season. Dia tak akan berubah bentuk. Macam tu. Itu maksudnya based on product, perbezaan based on product dan perbezaan based on process. So bagi you guys, untuk buat report operation plan, terserah pada you guys. You guys yang tentukan. You guys nak guna based on product ataupun proses. Kalau you ada menghasilkan satu barang, you nak buat proses boleh. Kalau produk itu sama pembuatannya, tidak ada berbeza-beza rupa. Tapi kalau berbeza rupa, food and beverage dan sebagainya, mungkin sesuainya adalah produk. Tapi kalau services, depend kepada you guys. Services mungkin jatuh kepada proses. Biasa services, perkhidmatan akan sama. Contohnya perkhidmatan mengurut. Dia tetapkan dah mengurut daripada kaki hingga ke tapak kaki, badan, full body. So benda tu tidak akan boleh diubah-ubah. Tak bolehlah orang datang mengurut nak urut telinga je, urut kepala saja, tak boleh. Itu dah lebih kepada mengikut tempahan. Sekarang bila contoh perkhidmatan mengurut, dia lebih kepada proses. Proses tu telah ditetapkan. So mengurut ataupun spa lebih pada layout based on proses, bukan kepada produk. Production ni lebih kepada production lah sebenarnya. Proses ni lebih kepada perkhidmatan ataupun satu barangan yang pembuatannya bentuknya sistem dia kena sama A to Z, ada piawaian yang kena ikut, tak boleh berubah-ubah. Last sekali kita ada layout based on marketing. Layout based on marketing ni sebenarnya cerita adalah tujuannya untuk mempromosikan satu barangan. Maksudnya you guys display di kedai. Kita tak buat barang tu, kita tak hasilkan barangan tu, kita tak buat servis tu, kita tak hasilkan servis tu. Untuk layout based on marketing ni sebenarnya cerita kita memasarkan barangan tu di premis. Contohnya macam di Aeon, di Gasco, kedai-kedai. Dia beli barang, dia sebagai trader, masuk kedai tinggal susun je. Kalau you tengok kat Gasco ada kategori minuman asing, kategori daging, sayur, itu dia lebih daripada layout based on marketing. Ataupun you tengok kat Watson pun based on marketing. Okey, seterusnya kita ada production planning. Okey, untuk production planning, pengiraan dia ni you guys kena buat. Okey, macam mana nak buat? Sebenarnya you guys tak perlu fikir panjang, tak perlu fikir macam mana nak cari input ni. Seperti yang saya kata, sebelum ni marketing dia akan ada kaitan dengan operation. Operation ni akan ada kaitan dengan finance. So maklumat ni semua you guys ambil daripada marketing plan. Average sale forecast per month. 25,200 ni you guys ambil daripada mana? Ambil daripada sale forecast, sama ada you nak ambil total sale forecast Januari boleh, Februari boleh, March boleh ataupun Disember pun boleh. Ambil jualan, ramalan jualan untuk 1 bulan sahaja daripada marketing plan. Okey, contohnya kalau you guys ambil jumlah jualan bulan Januari 25,200. So berapa price per unit? You tengok dekat Januari you guys tu, dalam kotak Januari, berapa you guys jual barang tu? Kalau you kata RM10, okey letak RM10. Okey, lepas tu number output per month. Nak dapatkan nombor output per month ni, you ambil yang total tadi sell forecast per month, bahagikan dengan jumlah jualan bulan yang you pilih tu. Nanti you dapatlah berapa jualan sebulan. Okey, sebenarnya ini dibuat reverse calculation daripada marketing plan. Kalau you tengok dekat marketing plan you guys buat, unit darab dengan jumlah jualan, nilai harga jualan bulan tu, dapatlah sell forecast bulan tersebut. Betul tak? So sebenarnya average sell forecast ni adalah reverse calculation daripada marketing plan forecast per month. You pilih satu bulan. Kalau saya ambil bulan yang menguntungkan, sama ada you guys nak ambil awal bulan ataupun akhir bulan. Faham? Itulah hasilnya. Kalau kita buat calculation sebenar 1680, contohnya inilah jumlah unit yang terjual Januari. Darabkan dengan RM15. Ini adalah jualan harga pada Januari. So 1680 darab 15 dapatlah 25,200.
So ini adalah sebenarnya reverse calculation daripada marketing plan. Okay, if the number working day is 24th day, the amount output produced per day. Okay, ini kalau kata nak kira per hari pula. Contohnya di dalam marketing plan kita hanya buat bulanan, tak ada kira hari. So nak kira hari senang je. Ambil yang jualan bulanan yang you pilih. Contohnya bulan Januari saya jual 1680 unit. Okay, dalam seminggu you guys menetapkan staff cuti Jumaat, Sabtu, Ahad. So bekerja Isnin hingga Jumaat. Dalam sebulan Isnin Jumaat ada 4 kali. So bermakna 20 hari. So bila kata 20 hari, unit jualan sebulanan bahagilah dengan 20 hari bekerja. Ini 24 kerana dia bekerja Isnin hingga Sabtu, Ahad cuti. Okay. Jadikan slide ini sebagai contoh nak dapatkan calculation. Rujuk balik marketing plan masing-masing macam mana nak dapat calculation ni. Ataupun rujuk balik sini punya business plan macam mana pengiraan dia buat. Ataupun kalau tak faham juga, you guys boleh bincangkan perkara ini dalam grup kelas masing-masing dan saya akan bantu untuk calculation bagaimana contohnya lebih jelas dan semua faham. Okey, sekarang komponen material planning. Komponen material planning ni, okey dekat sini kita you guys kena decide barangan apakah dan berapa jumlah barangan yang you diperlukan untuk menghasilkan bagi sebuah produk yang you guys nak jual. Okey, macam sekarang ini saya ambil contoh penghasilan bagi sebatang pensel. Okey, bagi sebatang pensel kita memerlukan half hollow wood bersamaan 17 cm panjang. Kita perlukan lead, kita perlukan eraser, metal band, pen and glue. So bila digabungkan semua ni maka akan terhasillah sebatang pen. Ini untuk penghasilan sebatang pen. Kalau you guys membuat untuk penghasilan kuih karipap untuk untuk menghasilkan karipap bahan contoh kalau karipap tak adalah kira sebiji-sebiji kan, mungkin kita akan kilo penghasilan bagi 1 kilo tepung sekelero. Okey, untuk 1 kilo tepung diperlukan berapa gula, diperlukan berapa telur, berapa ais krim soda dan sebagainya. So bila dah untuk 50 kilo tu totalkan semua, okey dapat berapa hasil, berapa untuk 50 contoh dia kata 50 kilogram tepung dapat menghasilkan 100 biji kuih karipap. Itu maksudnya how to produce kita kira, kita tak ada kira seepok-epok, kita akan kira 50 kg penghasilan macam itu. You kira berdasarkan kuantiti yang lebih besar, bukannya kira unit satu-satu. Kalau servis pula macam mana Cik Edi kalau nak buat servis, apakah material diperlukan? Okey, kalau servis pula contoh dia kata you menawarkan perkhidmatan mengurut. Contohnya you menghasilkan perkhidmatan mengurut. Okey, untuk satu orang customer untuk diurut, you perlukan apa bahan? Contohnya kalau services untuk mengurut seorang mengurut, you perlukan maybe setengah botol minyak. You memerlukan sehelai tuala baru. You memerlukan sega botol mineral water untuk bagi kepada pengguna. You memerlukan maksudnya barang apa-apakah yang you perlukan untuk mengurut seorang pelanggan ataupun barang apakah yang you perlukan untuk menawarkan sekali perkhidmatan. Itu you kena nyatakan. Itu maksudnya material yang diperlukan. Itu untuk services. Okey, ini contoh lain untuk penghasilan penghasilan mungkin makanan. Sebab di sini dinyatakan dia perlukan flour, perlukan sugar, egg, corn syrup, margarine. Macam itulah untuk penghasilan, mungkin penghasilan kuih untuk 50 kg. Untuk penghasilan kuih 50 kg diperlukan 50 sugar, 200 unit telur, 100 liter corn syrup, 100 kg margarine. Itu kuantiti. Okey, safety stock. Apakah yang dimaksudkan dengan safety stock? Okey, safety stock ni sebenarnya adalah dalam bahasa mudah adalah stock backup. Maksudnya contohlah kita merupakan pengeluar durian crepe. Okey, kalau kita tahu durian ni mengikut season. Setiap tahun contohnya bulan 5 je dia akan berbuah. So contohnya kalau you nak hasilkan produk untuk setahun. Takkan you guys nak setiap kali nak menghasilkan produk you nak kena beli buah ikut bulan kan. Contohnya nak bulan 1 you beli buah durian, nak buat penghasilan bulan Januari. Penghasilan Februari you kena beli buah lagi. So biasanya kita akan terus buat safety stock untuk setahun. Walaupun kita beli tu untuk kegunaan contohnya permintaan untuk bulan 1,
hanya 10 biji durian saja, 10 biji krip yang diperlukan. Tapi you terus beli untuk sampai bulan 12. Kerana you tahu durian ni susah nak dapat. So you belilah banyak-banyak. Itu kita panggil safety stock. Stok simpanan, stok lebihan yang diperlukan. Dengan mengandaikan risiko, mungkin risiko faktor cuaca ataupun risiko macam sekarang faktor COVID-19 di mana menyebabkan permintaan bekalan terputus ataupun faktor ekonomi gawat, you beli banyak-banyak. Itu kita katakan safety stock. Okey, ini material planning ni bergantung pada perniagaan masing-masing lah, kerana setiap orang lain material planning, material yang diguna pakai ataupun servis produk yang perlu diprovidekan kepada servis tu. So bagi mereka yang tak faham, boleh juga tengok contoh dan boleh juga tanya saya. InsyaAllah saya cuba jawab mana yang saya termampu. Sebab buat masa sekarang ni saya mengajar 4 kelas dan dalam total lebih kurang 100 lebih. So untuk saya menjawab setiap satu sampai 100 lebih pelajar saya tak mampu. That's why saya kata setiap persoalan tanya dalam grup. So bila ada yang tanya dalam grup, insya-Allah bila saya menjawab satu soalan tu bagi seseorang, insya-Allah soalan tu mungkin sama dengan soalan yang rakan-rakan lain yang nak bertanya. So saya dah jimat masa di situ. So tanya dalam grup, saya akan jawab satu soalan tu dan lain pun boleh take note sekali. Sebab saya tak mampu nak cater, nak entertain 100 student ENT ni sebab saya pun ada ajar subjek lain. Okey, seterusnya. Aspek machine and equipment planning. Okey, di sini kita ada pemilihan tu ada faktor price ataupun macam mana pengiraan calculation ni kan. Okey, contohnya. Mesin ni untuk planning beli mesin. Okey, kalau kita nak menghasilkan kuih epok-epok, kuih karipap, senang cerita penghasilan perniagaan kuih muih lah. Okey, biasanya penghasilan kuih muih dia perlukan apa? Mixer, cutter. Okey, ataupun sebuah perniagaan lagi, setiap perniagaan perlukan cash register machine dan sebagainya. Okey, sekarang untuk lebih mudah, saya nak setiap orang, you guys dah tahu, dah kena pasti identify setiap perniagaan you atau perkhidmatan you nak tawarkan. So senang cerita sekarang, you guys identify mesin apakah yang you guys akan guna pakai untuk perniagaan ataupun penghasilan produk ataupun pemberian perkhidmatan syarikat masing-masing. Okay, you kenal pasti mesin apa. Okay dah, just kenal pasti je mesin tu. Berapa kuantiti mesin diperlukan, itu saya akan terangkan sekejap lagi. Okay, sekarang ini adalah contoh pengiraan macam mana calculation pemilihan berapa mesin yang perlu dibeli. Okay, secara sebab sekarang musim PKP dan sebagainya, okay, kita mudahkanlah macam gini. Untuk pemilihan mesin, you tentukan berdasarkan production product ataupun berdasarkan service provided. Okay, contohnya kalau you kata you hasilkan barangan kuih muih tadi kan, saya kata saya perlukan mixer, tepung, satu dan sebagainya. Kenapa saya kata satu? Bagi peringkat permulaan kita perniagaan, kita jangan terlalu membazir beli banyak mesin. Satu dah cukup kot. Cuma satu tu kita guna pakai dan servis sebaik yang boleh, bersihkan dan penjimatan, kita cuba lakukan penjimatan pembelian mesin tahap minimum, jangan maksimum. So kalau satu mesin tu dah boleh mampu cater untuk sale bulanan yang you dah tetapkan. Contohnya you kata sale bulanan ni 2,000. So you beli satu mesin untuk penghasilan satu barang. Okey, satu mesin tu boleh hasilkan 500 je. Okey, contoh you kata bulan ni 2,000. So satu mesin 500. So bermakna you kena beli 4 mesin. So senang cerita sekarang kita lamsam je. You ambil satu bulan mana yang you rasa paling menguntungkan, contohnya bulan 1 ke bulan 12 ke. Kalau tengok satu mesin tu boleh entertain semua permintaan setiap bulan, satu mesin je lah, tak perlu banyak-banyak. Kalau tak nanti you akan rugi kerana terlalu beli banyak mesin. And then harga mesin tu you kena identify. Macam mana nak identify harga mesin tu? Sama ada you yang tentukan harga mesin tu ataupun nak menentukan harga yang sebenar, you boleh tengok dekat Alibaba, Shopee, Lazada. Okey, cadangan saya untuk pembelian mesin ni, you dah tetapkan mesin apa you nak beli. Okey. Untuk penetapan harga mesin tu, cadangan saya pergi survey cari harga mesin second hand. So bermakna kita akan pergi beli mesin second hand. Jangan beli mesin baru, memang mahal.
Untuk permulaan perniagaan, saya cadangkan guna mesin second hand. Dia lebih murah, tetapi kalau kita maintain services tu untuk kegunaan mesin, insya-Allah mesin tu boleh tahan lama untuk permulaan perniagaan. Nanti dah ada untung, pulangan modal yang dah lebih baik, kita boleh beli mesin yang baru. Okey, sekarang manpower planning pula. Okey, kita yang kena pasti untuk sesuatu penghasilan satu produk, you nak berapa orang pekerja? Ataupun you tetapkan, you tak nak ambil ramai pekerja lah. Contohnya, you nak ambil 2, 3, 4 orang pekerja. Tapi you bagi dia shift ataupun OT lebih. Tapi kalau bagi saya ambil kurang pekerja tapi saya akan bagi dia OT lebih. Contohnya 8 jam bekerja, waktu yang wajib, akta buruh. So you kata ada OT, you boleh OT. So kita assume kita ambil pekerja sedikit, contoh 2, 3, 4 orang tapi kita bagi dia OT yang banyak. And then kita mungkin bagi kerja ikut shift lah. Shift pagi, shift petang, shift malam supaya manpower kita tak perlu pakai orang yang ramai. Pakai orang yang sama je tapi kita bagi dia OT, bagi dia ikut kerja ikut shift. Itu lagi jimat lah senang bagi saya, manpower. So kita kena pasti manpower untuk operation planning, berapa orang you perlukan untuk operator, berapa orang you perlukan untuk maintenance mesin, berapa orang you perlukan untuk technician dan sebagainya. Okay, untuk manpower bahagian operation ni, you guys nyatakan je semua orang yang terlibat dalam operation. Siapa je yang terlibat biasanya dalam operation planning ni, dalam production? Operator, technician, siapa lagi? Jangan kata cleaner tu operation tau. Cleaner bukan operation sebab cleaner tu dia macam dia akan jatuh bahagian admin di mana dia pengurusan bersih-bersih kat office. Operation ni manpower operation mesti letakkan orang yang terlibat secara langsung dalam penghasilan produk ataupun orang yang terlibat secara langsung dalam pemberian sesuatu perkhidmatan. Kalau kata tukang urut, you menawar perkhidmatan mengurut, okey tukang urut berapa orang you perlukan sebab dia akan berhubung secara langsung dengan pelanggan. Kalau you kata ada tukang cuci kain, tukang cuci kain urut, itu bukan bukan manpower, itu sebenarnya lebih kepada pengurusan admin, kerja-kerja kerani, macam itu contoh. Okay, manpower you guys kena pasti mengikut perniagaan dan perkhidmatan masing-masing. Kalau tak faham juga, tanya saya dalam grup, saya akan jawab insyaAllah. Kita dah nak habis ni, operation sikit je, tak banyak. Okay, formula ni abaikan. Guna konsep tadi macam kata, kita yang kena pasti berapa orang yang pekerja kita nak. Satu orang pekerja, kita bagi dia kalau dah mampu ada 3 shift, baru maknanya kita boleh insyaAllah kita boleh entertain, cater semua permintaan. So sale kita bolehlah cover lah dengan pekerja, jumlah pekerja tu. Okey, di sini contoh dibagi operator, kita ada operation manager. Okey, operation manager mesti kena ada lah yang letak sebab tu yang boss untuk bahagian ni. Lepas tu delivery person, kalau kita tak ada penghantaran menggunakan pos laju apa semua, itu tak perlulah. Delivery person ni memang kita hantar, kita punya senang kita dispatch boy lah, orang runner lah hantar. Tapi kalau kita services, kita tak ada delivery kot. That's why saya kata untuk manpower planning ni, awak yang boleh kena pasti berapa orang ataupun jawatan apa yang nak lantik yang bersesuaian dengan operation. Sebab lain orang, lain business, lain cara. Tak faham, tanya dalam grup, saya cuba jawab. Cuba minggu ni cuba tanya saya direct. Jangan dah last nak suntuk tu baru nak tanya, susah nanti. Okay, overhead requirement. Overhead requirement ni sebenarnya di dalam cost nanti, untuk cost budget untuk operation, you masukkan cost seperti yang ini, overhead, insurance, maintenance, utilities. Okay, utilities tu apa Cik Eri? Utilities ni sebenarnya adalah bil air, api, bil telefon. Api, air, telefon ni yang kos sikit-sikit ni masuk dalam utilities. Dia akan jadi satu kos yang sama. Combinekan. Anggaran je buat anggaran. Okay, location plan untuk you punya operasi. Okay, kalau untuk operation ataupun produk, you nak buat kilang kan? Kilang mungkin tempat lain, you nak jual barang kat tempat lain. Tapi cadangan saya, kita buat kilang dan tempat jualan tempat yang sama lah supaya kita jimat kos.
Ataupun cadangan saya buat permulaan sekarang tak payah kilang. Kita terus jual, ambil saja layout produk tu, ditulis layout produk, tapi dekat dalam layout produk tu mungkin belakang bahagian produk, tapi depan tu kita combine sekali layout marketing. So you tulis lah layout marketing and layout produk, combine terus location plan tu, senang sikit. Jimat. Okay, tempat tu you pilih saja, tak perlu, kalau you nak cerita pasal faktor influence pemilihan kawasan tu, boleh ambil je contoh ni, masuk je dalam report, ataupun tak nak pun tak apalah, saya faham. Okay, business and operation hours. Nanti dalam business plan tu you nyatakan, you punya business bekerja hari apa, Isnin hingga Jumaat, 8 hingga 5 petang saja. Kalau bagi tadi kita kata ada shift kan, kita nak jimatkan staff, kita kata pekerja sikit kita offer shift. Kalau ada shift, nyatakan di sini shift pukul 8 sampai 5 ataupun pukul 12 sampai 8 malam ataupun pukul 6 petang ataupun masuk 10 malam sampai 6 pagi. Buat macam itu untuk nak jimatkan pekerja. Tak payah tak payah ambil pekerja ramai, ambil pekerja yang sama, cuma kita bagi dia kerja lebih, OT. Okey, untuk license perniagaan, okey, masing-masing saya nak you guys letak cakap, just nyatakan saja secara general dalam operation planning, cakap you guys telah mendaftar perniagaan kami ini dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, pada tahun ataupun pada tarikh sekian-sekian. You guys buat contoh je. Dummy, tak ada masalah. Okey, barulah kita masuk kepada operation budget. Okey, kalau you ingat balik, operation budget ni seperti macam marketing budget. Kita ada fixed asset, monthly expenses dengan others expenses. Okey, untuk fixed asset ni sebenarnya adalah aset, jumlah pembelian aset tetap. Okey, macam saya nyatakan, aset tetap ni sebenarnya adalah sesuatu pembelian barang yang harganya mahal and then susah nak jual. Okey, bagi contoh, machine and equipment. Kita beli mesin, satu mesin mahal tau, contohnya RM35,000 ni. So you beli hari ni RM35,000, belum tentu mesin tu you boleh jual balik esok RM35,000 juga. So bila nak jual esok takkan mudah, susah, sebab sesuatu mesin ataupun rumah, kadang-kadang dia ambil masa sebulan, 2 bulan dapat jual. So bila susah nak jual, itu kita panggil aset tetap. Okay, saya cakap secara mudah je, sebab kalau saya cakap dalam bahasa accountant ataupun pengurusan perniagaan, fixed asset tu dia ada definisi yang lagi mendalam. So saya cakap lebih mudah, senang cerita, fixed asset ni barangan yang susah nak jual, harga yang mahal, ambil masa yang lama, itu adalah fixed asset. Okay, dekat sini kita ambil contoh machine equipment, itu adalah fixed asset. Factory renovation. So cadangan saya untuk kita yang baru nak start perniagaan, tak payahlah kita buat factory, kita buat kedai saja. And then kita tak payahlah nak sewa kelang, mahal nanti. Nanti saya takut kos awak yang dah buat sekarang, nanti bila kita nak buat bahagian finance, kita akan rugi besar. So kita buat kat sini, contoh saya, kita ambil lah premise rental. Kita sewa kawasan premise je macam tu. Okay, raw material ni, you guys yang tentukan tadi. Yang tadi yang planning untuk raw material sebuah produk. Contohlah tadi sebuah produk, contoh kita menghasilkan sebatang pen kan. Okay, contohnya sebatang pen. Tengok kita tengok, saya ulang balik. Okay, untuk sebatang pen begini, contohlah total dia untuk sehari sebatang pen ni adalah RM10. Okay, sehari kita sasarkan 100 unit, ataupun kalau you guys tengok daripada marketing plan lagi senang. Bulan 1 you akan hasilkan 500 batang pensel. So 500 batang pensel kali dengan RM10. Contohnya sebatang pen RM10. 500 batang pen kali dengan RM10. Pembelian raw material ni, tu yang you letak dekat bajet bulanan. So maksudnya bajet bulanan pembelian untuk menghasilkan produk, letak kat sini bahagian raw material. Okay, wages, EPF, SOCSO ni adalah gaji pekerja termasuk EPF dan SOCSO. Okay, untuk gaji pekerja, SOCSO, EPF ni kat sini you lamsam kan. Tapi nanti saya nak you guys buat macam
marketing plan. Sebelum yang summary budget ni, akan ada manpower tadi kan. Dekat manpower tu kan kita akan nyatakan operation planning, dekat bahagian operation budget kita akan letak technician gaji 1,000, EPF gaji dia 1,000 berapa, sok-sok dia berapa. Lepas tu kita akan ada operation manager. Yang tadi tu operation manager punya gaji, EPF sok-sok, technician, mekanik, campurkan semua, letaklah dekat wages EPF sok-sok ni. Itu yang datang ni 6,500. You kena tengok table sebelum ni, table manpower. Utilities ni macam saya cakap tadi adalah duit api, air, bil telefon, benda-benda yang murah saja tu, yang bulanan kena bayar, letak kat sini. Factory rent, okey kat sini, factory rent. Bayaran bulanan, kalau you sewa kilang lah. Kalau macam renovation fake ni, maknanya setahun sekali kita buat renovation. Itu kita kirakan sebagai aset tetap lah. Tapi kalau you kata, sedangkan saya tak payahlah kita factory renovation, kita sewa kilang je. Factory rent, letak kat sini, sorry. Dekat factory rent letak kat bulanan, kotak tengah ni. Okey, ada expenses ni kita bayar seumur hidup sekali. Contohnya deposit for rent. Kita selagi first time kita duduk, kita bayar deposit sampai bila-bila lah. Lepas tu tak perlu nak bayar deposit setiap tahun. Sekali je bayar. So ada expenses ni yang merupakan setahun sekali ataupun seumur hidup sekali kita bayar. Letak kat utilities ni. Letak kat ada expenses. Okay, senang cerita, fixed asset ni pembelian barang ataupun sesuatu benda yang mahal. And then benda tu susah nak jual balik. Itu adalah fixed asset. Aset tetap. Yang kotak tengah ni monthly. Yang bayaran bulanan yang terlibat dalam operasi apa dia selain pembelian bahan mentah, gaji pekerja bulanan. Okey, gaji pekerja ni ingat dia hanya untuk operation je. Jangan campur marketing. Utilities, duit api. Utilities ni duit api, air, bil telefon. Total kan anggaran. Sewa kilang. Okey, ada expenses ni yang seumur hidup sekali bayar ataupun setahun sekali. Itu adalah bahagian ada expenses. Okay, implementation schedule. Implementation schedule ni saya nak you guys buat seperti ini. Buat macam ni je. Ini adalah example implementation schedule. You anggarkan, you guys buat projek daripada ataupun you gerakkan you punya production daripada awal Januari 2020 sehingga Disember. Just planning je macam ni. Ambil contoh. Kalau tak faham, you tengok contoh sini. You buat sini, you guys buat macam mana. Okey, itu saja bahagian operation planning. Sebarang pertanyaan mohon tanya saya dalam grup. Bila saya jawab dalam grup, insya-Allah yang orang lain boleh tengok sekali dan insya-Allah mereka boleh faham. Sebab kalau seorang-seorang PM saya macam yang lepas marketing plan, saya bukan tak nak jawab. Kadang-kadang tak terbalas kerana bila dah last minute baru nak WhatsApp saya, kadang-kadang pelajar tu kadang-kadang 100 masuk individual. Kadang-kadang mana yang terlayan saya mampu saya jawab serentak. Kadang-kadang soalan tu soalan yang sama. 6 orang tanya soalan yang sama. So saya prefer jawab di bahagian WhatsApp group InsyaAllah kita permudahkan kerja kita sama-sama sebab PKP ni macam-macam halangan. InsyaAllah mana yang mudah kita mudahkan. Jangan risau. Saya cuba bantu banyak boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.